أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita pada pagi ini dengan kesihatan, kewalafiatan, kekuatan tubuh badan kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada cinta Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba dia, iaitu orang yang melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah pertolongan iaitu untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan bersabar dan jangan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai iaitu menolong orang-orang yang sabar. Menurut perintah Azza wa Jal, bahawasanya segala pekerjaan yang benar seperti menyebarkan agama Islam itu adalah akan berjaya kecuali dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menjalankan usaha tersebut, serta tabah hati menghadapi sebarang rintangan dan dugaan. Sebab itu sesiapa yang tetap teguh serta sabar menghadapinya, ia telah menurut peraturan undang-undang dan akhirnya ia akan berjaya. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sambungan daripada babul sabr, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang telah saya bacakan tadi daripada surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada yang lepas ada 7 perkara yang kita kena titik beratkan dalam perilaku perbuatan kita seharian. Jadi hari ini kita bawakan tentang sabar, salah satu sifat mahmudah, tuntutan atas kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, sesungguhnya sesuatu kebaikan yang kita nak buat banyak dengan dugaan, dan dugaan tersebutlah maka kita kena banyak-banyak bersabar. Sesungguhnya kesabaran itu adalah
rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Bila mana kita dapat melakukan dengan sabar, kita rasa kepuasan hati kita. Terutama apabila kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bawakan di antara 11 perkara yang mana kita kena ambil perhatian juga. Inilah yang Nabi SAW sebutkan dalam beberapa hadis. Kata-kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat dengar dan kita dapat amalkan. Salah satu daripadanya adalah hadis muttafaqun alaih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW menyatakan dalam mafhum hadis tersebut, bila mana di antara sahabat dekat dengan Nabi SAW, dia tanya, apakah perkara-perkara ya Rasulullah yang Allah ni sangat cinta, Allah ni sangat suka pada hamba-hambanya? Yang pertama, Nabi SAW menyatakan, iaitu apabila tiba sampai waktu solat, maka segerakanlah solat. Itu pesanan Nabi SAW. Maka ambillah perhatian kata-kata Nabi ini, mudah-mudahan kita dapat beramal. Sebab nak buat suatu perkara ni bukannya mudah. Masuk waktu terus nak solat, mungkin kita sekarang dapat lakukan, tapi imbas balik perkara-perkara yang lepas, waktu kita berusia 20-an, 30-an, sukar kita nak buat. Tapi percayalah, bila mana seseorang itu Allah Ta'ala pilih bagi dia untuk melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah bagi tahu, Allah ni sayang sangat pada hamba. Tahniahlah pada tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan yang dapat gerakkan diri, Allah ni amat sayang dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan keikhlasan kita ini Allah angkatkan. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah nyatakan, Allah ni sayang sangat pada hamba dia. Bila kata Allah dah sayang, kita kena jaga sayang Allah kat kita. Jangan sampai ada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Dan bila mana Allah Ta'ala dah sayang pada kita, sesuatu perkara, ibu-ibu, ayah-ayah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan bagi. Apa yang Allah Ta'ala bagi? Yaghfir lakum. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu dalam hadis lain menyatakan bahawa apabila seseorang itu nak dekat dengan Allah, sejengkal dia nak dekat dengan Allah, Allah akan datang pada dia dengan sehasta. Bermaksud kita nak gerak dekat dengan Allah Ta'ala, Allah lagi cepat datang kat kita. Kalau seandainya kita ini berjalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ni akan berlari. Apa maksudnya? Iaitu kita berjalan lambat, Allah ni datang lagi cepat pada kita. Bila mana hamba dia ini ingin membuat kebaikan. Tuan-tuan pernah tengok ada orang ni, dia dulu jarang pergi masjid, jarang dia nak solat kat masjid. Tiba-tiba dia datang ke masjid dengan pakaian dia,
dengan baju Melayu, dengan kain, dia ikut. Pada kita sama-sama jemaah, kita terpandang dia. Alhamdulillah, subuh dia dah sampai dah. Dan kita tahu semalam kemarin memang tak pernah datang pun. Mungkin dia datang seminggu sekali, tapi kita tengok tiba-tiba dia datang. Dia datang kat situ tuan-tuan. Dia duduk sama-sama dengan kita wirid sampai habis. Kemudian kita subuh ni, kita lepas wirid, kita dah amin, kita bangun. Dia pun ikut bangun. Tapi dia bangun, dia duduk belakang. Dia bangun terus, dia sembahyang lagi. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dia sembahyang lagi. Dan dia sembahyang lagi tuan-tuan, dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Bagi dia, dia ingat sunat ba'diyah. Tuan-tuan pernah jumpa? Dia sembahyang ba'diyah. Dan kita pun tengoklah. Tunggu. Saya tunggu. Beberapa jemaah tunggu. Habis salat, kita dekat dengan dia. Kata, tadi sembahyang apa Ustaz? Minta maaf, Ustaz tanya ni sembahyang apa? Sembahyang sunat Ustaz. Sembahyang sunat apa? Di antara yang mengiringi 2 solat. Selepas daripada subuh, maka kita pun bagi tahu, selepas subuh tak ada solat sunat. Sama juga dengan solat asar. Dia tunduk. Dia tak tahu tuan-tuan. Tapi kenapa dia solat? Sebab waktu tu hati dia terdetik. Yang dia ni nak dekat dengan Allah. Diharamkan ke atas dia selepas solat fardu subuh, solat sunat, dia solat. Dia tunduk. Ya Allah, rasanya aku ni banyak sungguh aku tak tahu. Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah jumpa? Saya pernah jumpa tuan-tuan. Sebelum tu tak datang pergi masjid pun. Tapi bila dia dah datang, Alhamdulillah, dia terus sembahyang. Dan sampailah, kalau dia balik, saya tengok dia ada. Dia ada. Tengok pengurusan pada dia. Rupanya dia ni walau dalam keadaan demikian, selepas kita lihat macam tu, dia berubah. Dia datang. Betapa Allah sayang sangat kat dia. Sebab tu kadang kita lihat seseorang, kita tak boleh tengok pada rupa dia, wajah dia, keterampilan dia. Tapi keikhlasan hati dia nak buat kebaikan. Mungkin agaknya dia dengar ustaz-ustaz cerita, kita hidup ni, yang kita hidup setiap hari ni, Allah berikan 24 jam. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala berapa jam? Dan kita satu hari ni berapa jam kita tidur? Kalau kita tidur ni satu hari 8 jam, usia kita 60 tahun, bermaksud kita tidur ni selama 20 tahun. Lama kita tidur. Macam mana kita pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itulah bila orang dah dekat dengan Allah, dia rasa suka, dia sungguh-sungguh. Ibadat kita kepada Allah Ta'ala, maka kita kena sabar. Kena banyak sabar dalam ibadat. Pernahlah Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka, yang aku kena jaga pada diri aku ini terhadap Allah Ta'ala? Allah ajarkan, dia kata, perbanyakkanlah ingat Allah. Perbanyakkan ingat Allah. Nabi angkatkan jari. Nabi angkatkan jari, 5 jari. Jangan kamu tinggalkan 5 jari. Nabi kata, pertama, perbanyakkanlah dengan ucapan Alhamdulillah. Nabi ajar, kena ucap Alhamdulillah. Banyak-banyak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuba tanya pada diri kita, satu hari ni berapa kali kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah lah imam kita bimbing kita. Selepas daripada solat, kita menyebutkan segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ingat, itulah kalimah pertama
yang disebut oleh manusia di atas muka bumi ini dengan kejadian manusia daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalimah lain tak disebut, hanya yang pertama disebut ialah Alhamdulillah. Nabi tunjuk 5 perkara. Alhamdulillah. Nabi pesan lagi. Yang kedua ialah Subhanallah. Sebab tu dalam hadis lain mengatakan bahawa orang yang menyebut Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdi, bacalah waktu subuh ni, Allah hapuskan semua dosa-dosa dia walau sebanyak buih di lautan. Bila mana disebut Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, maka kelebihan bagi dia ni seumpama dunia ini milik dia. Alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdihi, La ilaha illallah. 3. Nabi sebut satu. Sahabat Nabi ni ambil jari, bila Nabi sebut Alhamdulillah, dia genggam 1. Nabi sebut Subhanallah, dia genggam 2. Nabi sebut La ilaha illallah, dia genggam yang ketiga. Akhirnya Nabi SAW sebut yang keempat, Allahu Akbar. Nabi sebut satu-satu. Dia tunjuk macam ni. Sahabat tunjuk macam ni. Akhir sekali sebut La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan bagi kita kecuali kekuatan Allah Ta'ala. Terus digenggam tangan dia. Digenggam. Lalu dia kata, Ya Rasulullah, itu hak aku ini kepada Allah Ta'ala yang aku kena sebut. Apa pula yang pada diri aku? Dia tanya pada diri dia pula. Nabi SAW menyebutkan, dia sebut 1, Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli, iaitu pertama sekali kita jangan tinggalkan minta ampun pada Allah Ta'ala. Itu 1. Warhamni. Nabi sebut yang kedua, Warhamni, Ya Allah, rahmatilah diri aku. Wahdini, minta pada Allah Ta'ala tunjukkan ke atas kita dengan kebaikan. Wa'afini, kewaafiatan. 5, 4, wa'afu anni, iaitu keampunan. Kita baca tak doa ni? Baca. Bila kita baca? Waktu solat. Ingat masa waktu solat duduk antara 2 sujud, tuan-tuan. Sungguh-sungguhlah masa tu sebut, minta pada Allah. Itu doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tuan-tuan tengoklah, saya tadi duduk situ, subhanallah, saya terpandang, nyamuk saya pula. Saya terpandang, tuan-tuan, paparan daripada TV masjid ni. Alhamdulillah. Tapi kita masa solat macam mana? Yang sekarang alhamdulillah, tapi yang sebelum tu, waktu kita umur 30, duduk antara 2 sujud, kita baca lambat ke cepat? Rabbi fili warahmani wajibuni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kita pun tak tahu apa benda maksudnya wajibuni. Kita dengar Rasulullah wajibuni, jebur, benda jebur tak tahu. Allah cukupkan bagi kita. Itu doa. Nanti gambar saya tak ada ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa yang dimaksudkan dengan Rabbi fili warhamni. Ada beberapa perkara doa. Sebab itulah waktu tu baca elok-elok Rabbil firli, kat situ kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan Nabi bagi tahu dalam hadis Nabi SAW, bila sahabat tanya, yang pertama, sampai waktu terus solat. Ini dalam satu hadis. Dan seterusnya Nabi bagi tahu, buat baiklah pada ibu dan ayah kamu.
Kita ni nak buat baik pada ibu dan ayah kita, mak ayah kita dah tak ada, maka jadilah anak yang soleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amalan kita. Kita terkadang memang lupa nak bacakan Fatihah setiap kali lepas solat untuk mak ayah kita. Sekarang mungkin, tapi sebelum ni kita lupa. Alhamdulillah, Tuan Imam kita ajar kat kita hari ni, kita ikut aja Tuan Imam kita sebut. Walaupun ada kita tak faham apa yang kita sebutkan, tetapi percayalah, apa yang dihajatkan oleh imam kita, malahan kita sendiri, kalau kita tahu, ya Allah, sepatutnya itulah yang aku sebut. Habis saja kita wirid, tuan-tuan, imam kita terus ajarkan kita. Bacakan Fatihah untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi rasa cinta kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam tadi sebut. Sebab tu bila wirid saya dengar satu-satu pada sahabat, pada ahli keluarga, kemudian diikuti tu imam sebut kata abaina, kepada bapa-bapa kami ni ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah. Akhirnya disebut beberapa lagi golongan yang imam sebut Al-Fatihah, kita pun baca Fatihah. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh, yang mendoakan ibu ayah kita. Percaya atau tidak, kita ini kadang terleka dengan dunia. Kita lupa mak ayah kita yang dah tak ada. Apabila dihidangkan dengan berbagai-bagai kebahagiaan kat dunia, rasa cinta dengan dunia, dia lupa pada mak ayah dia. Sedangkan mak ayah ni tahu kehidupan kita kat dunia. Mana tahunya? Ya, sebab dia berada di alam barzah. Kita datang ke rumah dia di tanah perkuburan, kita mengucapkan salam. Kita pergi kubur, kita bagi salam tak? Kita bagi salam. Kita nampak tak orang mati? Kita tak nampak. Nak ke kita tengok orang mati? Dah lama tu nak tengok. Kalau kita nampak, rasanya kita tak masuk tanah perkuburan. Tapi Nabi ajar, bila sampai ke tanah perkuburan, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Kan? Kita beri salam. Nabi memang ajar kepada kita kehidupan harian ini, kita kena perbanyakkan salam. Banyakkan beri salam, banyakkan beri salam. Salam yang wajib kita jawab bila orang yang hidup beri salam kat kita. Yang tak wajib kita jawab ialah salam solat. Yang tak minta dijawab ialah salam kubur. Ada 3. Kita tahu beri salam tu sunat, jawab wajib. Saya beri salam, ibu-ibu ayah jawab salam, wajib jawab. Tok Imam beri salam, kita tak wajib jawab salam. Siapa jawab salam, dia waalaikumsalam warahmatullah, lepas ni sembahyang subuh balik batal. Dan kita tak ada seorang pun jawab salam. Tak minta dijawab kat kubur, kita beri salam, assalamualaikum ya ahlil kubur. Nak ke dia jawab? Nak dia jawab. Dia pun jawab waalaikumsalam. Lama kau tak datang tengok ayah. Kita tak masuk tanah perkuburan, kita balik. Tapi Nabi ajar beri salam. Dia tahu, ya itulah dalil yang dia tahu kita hidup. Ingat mak ayah, kata Nabi SAW, buat baiklah pada mak ayah. Sebab tu dipesankan oleh Nabi SAW. Sebab apa? Sebab di kalangan manusia memang ramai tak ingat mak ayah dia, sehingga kan sanggup buat mak ayah dia selepas mati menderita dalam kubur. Kenapa saya cerita macam tu, tuan-tuan? Banyak. Di Melaka sendiri ada orang telefon saya, ustaz, macam mana ni ustaz? Saya nak pergi surau ni serba salah. Sebab saya diharamkan datang ke surau ni. Saya kata, kenapa diharamkan? Ceritanya begini ustaz, surau ni adalah tanah wakaf daripada Allahyarham. Saya sebut Allahyarham ni, terus saya tahulah, dia tak payah cerita, saya dah tahu. Seorang hamba Allah ni, dia ada tanah rumah dia ni, tapi tanah ni besar. Mungkin agaknya 1 ekar.
masjid jauh, dia bina satu surau. Dan surau tersebut dibina di dalam tapak kawasan rumah dia. Dan masa dia hidup jadi makmur. Orang datang selalu pergi surau sembahyang jemaah sebab masjid jauh. Maka dia sembahyanglah kat situ. Arti kata surau tu kalau bangunan tetap namanya masjid. Cuma tak boleh bermukim satu mukim dengan satu Jumaat. Cuma adalah di antara yang sekarang diberi kelonggaran, surau-surau dijadikan tempat untuk solat jemaat. Jumaat kan dibagikan masjid seketika lah sementara. Jadi dia bina ni surau ni. Apabila ayah dia meninggal tuan-tuan, anak dia ambil alih. Anak dia ambil alih tuan-tuan. Di surau tersebut tetap ada ahli jawatankuasa. Tapi disebabkan mesyuarat daripada ahli jawatankuasa, dia buatlah sesuatu pada surau. Bila buat sesuatu pada surau, tuan tanah ni bekas anak kepada Allahyarham. Kalau sebut tuan tanah, tuan-tuan semua teringat tuan tanah apa? Haji tahu. Tuan tanah Kedaung. Cerita apa dia? Allahu Akbar. Akhirnya dia marah. Dia marah sebab apa? Sebab surau ni. Ni surau bapa saya. Buat sesuatu tanpa izin daripada saya, haramkan kamu datang ke sini. Subhanallah. Saya nak datang ke Ustaz, kata. Saya nak datang ke. Saya kata cuba tanya betul-betul, adakah dia haram lepasan masa itu dia marah sangat, dia ucapkan sedemikian. Saya tak tahulah Ustaz. Kami ni nak pergi jadi takut. Hak milik tu hak milik siapa sebenarnya? Hak milik siapa? Hak milik dia ke hak milik ayah dia? Orang dah meninggal, mana ada hak milik lagi? Pergi ke kubur 3 kan yang bawa pada dia, harta dia, keluarga dia, amalan dia. Sampai kat kubur yang tinggal amalan. 2 ni balik. Keluarga balik, harta dia balik. Tinggal amalan dia. Tanyalah pada dia. Kami muafakat Ustaz ahli jawatankuasa, kami tak datang masjid sebab haram, dia haramkan. Ini kawasan dia, tempat dia. Kalau dia dah wakafkan, tak apa, ini tak diwakafkan. Berlaku demikian, berlaku. Akhirnya kami pergi ke surau lain, Ustaz, jauh tak apalah. Tuan-tuan dapat bayangkan tak macam mana ayah dia, ibu yang wakafkan untuk buat ibadat, sedangkan itu di antara salah satu amal jariah yang dibuat. Ini belum lagi amal-amal jariah lain. Mak ayah yang reservekan jalan. Reservekan jalan, buat jalan tuan-tuan. Sebab tu orang kalau dia belajar agama, Allah datangkan dengan kebaikan bila orang buat perigi. Wakaf perigi ni tuan-tuan. Sebab tu kita tengok ramai orang buat wakaf perigi. Tapi bukan kat Malaysia. Kat Kemboja tuan-tuan, kawasan-kawasan yang sana ada pendalaman-pendalaman, dia memang ada syarikat. Ada negara-negara yang minta supaya ada orang Islam kat sana terpaksa ambil air jauh. Jadi dia buat perigi kat sana. Salah satu amalan kebaikan tuan-tuan ialah orang buat perigi. Orang menulis Quran. Orang yang menggali buat sungai. Orang yang memberi jalan. Ini semua tuan-tuan antara amalan kebajikan yang terus berpanjangan selagi mana orang guna. Jalan, kita tengok jalan-jalan kampung tuan-tuan. Banyak jalan-jalan kampung dia tak ada reserve dah. Tapi infak daripada orang dulu. Tapi tuan-tuan percaya tak? Ada orang bila mana ayah dia meninggal, dia ukur balik. Dia ukur balik, sesungguhnya tengok memang tak ada reserve pun dalam plan grant tu. Tanah dia ni lah sempadan dia. Sempadan dia dengan rumah sebelah. Ni jalan sebenarnya jalan aku sepatutnya. Ni bila mak ayah dah tak ada, dia kata sepatutnya jalan ni bagi 2. 5 kaki tempat aku, 5 kaki jiran sebelah. Tapi semua kat aku. Sebenarnya yang kaki kasih ni siapa? Mak ayah dia. Tapi disebabkan kerana jalan tu, tanah dia ditutup. Orang dalam keadaan dia tak tahu tuan-tuan. Yang kesian bukan pada diri dia, pada orang ramai, tapi kesian juga pada si mati. Berlaku tak? Berlaku. Pernah terkeluar daripada mulut hamba Allah. Ni dia cerita tuan-tuan. Tak tahulah Ustaz macam mana nak cakap. Kita ni, kita bila dah belajar agama, kita faham.
Yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni cuma sikit aja. Sikit aja. Dunia ni Allah bagi sikit aja. Manusia ni akan rasa dunia ni tak berguna langsung bila mana dia dah mati. Bila mati bang, dunia dah tak berguna lagi lah. Yang sekarang, yang rebut, semua dia nak. Betul lah, saya banyak ingatkan, manusia bila lahir tangan semua dia genggam. Memang dia nak, dunia ni semua dia nak. Percaya tak tuan-tuan? Dunia ni semua dia nak. Orang sebelah dibagi, kita tak bagi, duduk bercakap juga. Sebab tu ada satu dokumentari, saya tengok dokumentari tuan-tuan, subhanallah. Bila ada orang, satu jemaah dia datang jauh, didapati ada satu rumah di hujung kat hutan. Kat hutan. Dia hidup sekeluarga. Anak muda hidup sekeluarga. Dia dah kahwin, dia tak ada tanah, dia duduk kat hutan. Dia buat rumah daripada dinding-dinding buluh, tuan-tuan. Tapi dia bahagia duduk situ. Kenapa dia bahagia? Satu di antaranya dia hidup dalam keadaan udara dia bersih. Dan di antara kebahagiaan yang kedua, tuan-tuan, dia tak banyak dosa. Duduk dalam hutan, duduk dengan bini je, apa nak berdosa ni, tuan-tuan? Nak cakap dengan orang? Tak. Kita punya dosa tak payah cerita. Tunggu siang ni dah siang, keluar daripada ni, bermulalah adalah dosa kita. Antara dosa itu yang disebut oleh Tok Imam bila Jumaat lepas, 2 hari lepas, kan? Apa dipesankan? Fitnah. Kita terus buka handset. Handset tuan-tuan kan banyak mesej sekarang kan. Selagi mana belum 20 hari bulan, masuk je tuan-tuan. Belum sampai 8 hari bulan penamaan calon, masuk je. Siapa? Bila kita tengok, dia ni pula, mula dah fitnah zaman sekarang. Betul ke 2 hari lepas cerita tentang fitnah? Ke memang tuan-tuan ingat lagi khutbah yang 2 minggu lepas? Oh, yang itu ingat. Tuan-tuan senyum ketawa ni memang tuan-tuan ingat sungguh 2 hari minggu lepas. Senyum Tok Imam. Sebab apa senyum Tok Imam? Tok Imam senyum sebab Tok Imam baca memang semua segar. Ibu-ibu kena tanya mak ayah, tanya ayah-ayah pergi masjid. Mungkin yang 2 hari lepas dia lupa, yang 2 minggu lepas dia ingat. Ibu-ibu tanya tak apa tajuk khutbah? Kelak nampak. Poligami. Itu yang Tok Imam baca semua mata bulat tengok je. Saya imam, saya tahulah. Saya baca tu, saya tengok. Yang ada tu bukan ngadap ke kiblat, dia duduk tepi tu tak ngadap kiblat, dia pusing, dia ngadap saya. Subhanallah, sungguh-sungguh dengar. Baguslah. Bagus tu dia dengar. Ni fitnah. Banyak tak fitnah? Banyak. Duduk kat hutan tak ada. Pergi orang tu datang jemaah, tengok duduk di sini berdua. Ya, saya berdua ni dengan isteri saya. Habis kerja apa di sini? Saya bercucuk tanam, itu ada padi, ada pokok-pokok buah-buah, saya hidup di sini je lah. Duduk berumah tangga. Habis ambil air di mana? Kami ambil air di bawah sana. Dia turun jalan kaki pergi kat sungai. Air jernih dia ambil. Habis kalau tak ada air malam-malam ni macam mana pergi? Isteri pun pergi. Isteri pergi. Tak takut? Enggak takut. Turun saja. Subhanallah. Bahagia dia, bahagia. Sebab tu kebahagiaan seorang dinilai pada diri dia sendirilah. Macam sahabat-sahabat, dia rasa bahagia bila? Bila dekat dengan Nabi SAW. Ada sahabat yang dekat dengan Nabi, dia rasa bahagia sungguh. Sampaikan dia ceritakan, aku tak rasa kebahagiaan waktu bila mana aku ini dapat berjalan dengan Nabi SAW. Abdullah bin Ammar ni, dia satu ketika dia jalan, dia bawa unta dia. Tapi rombongan daripada Nabi SAW, dia dah duduk depan. Nabi dah duduk depan jauh dah. Abdullah bin Ammar ni dia jalan, tapi dia ada unta. Unta dia tua. Tuan tahu, faham je lah kalau unta tua kan. Unta tua bergerak laju, tak laju. Bukan saya nak bandingkan kita dengan unta, tapi itulah hakikatnya. Kalau kita tua, bergerak kita laju, tak laju tuan-tuan.
Kalau seandainya kereta tua bawa kat jalan, laju tak? Tak laju. Mana ada laju, tuan? Kalau kereta baru dia laju. Kita tengok kereta Proton Saga tahun 85. Tayar dah gelong. Lampu belakang pun sebelah ada, sebelah tak ada. Cermin pun nampak tak nampak. Kita dah duduk belakang ni. Dalam hati kita kata, dasar ni lambat ni. Unta dia tua, tuan-tuan. Nabi tengok ke belakang, Abdullah jauhnya. Akhirnya Nabi pesan pada sahabat, kamu jalanlah, jalan. Aku akan tunggu Abdullah. Akhirnya Nabi tunggu. Abdullah pun sampai. Kata, ya Abdullah, kamu tertinggal seorang. Ya Rasulullah, saya ada unta tapi unta saya tua. Jadi saya jalan lambat ya Rasulullah. Rasulullah SAW terus pegang unta tu. Dia pegang unta tu, dia tepuk-tepuk unta tu. Tiba-tiba unta ni, tuan-tuan, dah macam cerita Popeye. Tak tahu cerita Popeye? Anak-anak sekarang tak tahu cerita Popeye. Popeye kena lanyak dengan giant kan. Akhirnya dia makan apa? Spin ikan. Sayur-sayur dia makan. Dia punya tangan dia terus melembung dia punya muzzle. Kaki dia pun pusing. Di pantai giant jauh. Popeye dah silamen. Pon-pon. Sekarang dah tak ada cerita Popeye, tuan-tuan. Anak-anak kau tanya Popeye pun tak tahu. Unta ni Nabi SAW usap. Tiba-tiba unta ni terus jadi kuat. Dan dia kuat, dia berjalan, dia berlari. Alhamdulillah pelik. Unta ni jadi kuat. Rasulullah SAW terus senyum. Kata Rasulullah, biarkan dia lari. Sebab apa? Unta ni pergi kejar dia punya rombongan ni kat depan. Akhirnya Abdullah jalan dengan Nabi SAW. Berjalan dua. Apa kata Abdullah? Aku rasa bahagia dalam hidup aku bila aku dapat berjalan dengan Nabi berdua-dua. Dia tak lupa, tuan-tuan, sampai dia mati. Ya Allah, dapat berdua. Bahagia itu, kata, kebahagiaan seorang dinilai pada diri dia. Ada orang bila dapat naik motor pergi masjid berdua dengan isteri dia, rasa bahagia sangat. Ya Allah. Teringat masa muda-muda dulu kan? Masa mula-mula dulu, mula-mula kahwin naik motor, rasa bahagia. Tapi dah tua-tua dia tak nak naik motor dah. Dia nak naik kereta. Naik kereta dengan naik motor kan beza. Naik motor kan dia dekat, naik kereta dia jauh. Dia balik-balik sekarang tu dia naik motor, bahagia. Akhirnya dia jalan. Nabi SAW berjalan dengan Abdullah sambil bergurau. Ya Abdullah, unta tu dah cergas dah kuat dah. Jual dengan aku boleh? Nabi tanya. Jual dengan aku ya Abdullah. Abdullah kata, ya Rasulullah, kalau betul lah engkau nak beli atas unta ini, ya Rasulullah, aku tak jual. Aku nak beli, aku tak jual ya Rasulullah. Kenapa kau tak jual? Sebab rasa aku ni bahagia duduk dengan kau ya Rasulullah. Rasa cinta dengan Nabi SAW. Aku tak jual. Kau ambil je lah ya Rasulullah unta tu. Dia dah tahu unta tua, tuan-tuan. Ambil je. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, aku tidak bercadang untuk minta unta kau. Aku nak beli. Kata Abdullah, ya Rasulullah, kalau aku nak beli juga, terpulanglah ya Rasulullah. Berapa agak-agak ya Abdullah kau jual? Ini sambil berjalan, berdua ni berjalan. Berapa kau nak jual unta? Terpulanglah kau ya Rasulullah. Ya Abdullah, aku beli unta kau dengan harga 1 dirham. Dirham dengan dinar dia lain. Dinar ni tinggi duit dia. Kalau dinar ni 10 ringgit, dirham 1 ringgit. Kalau dinar itu 1 ringgit, dirham ni 20 sen, 10 sen. Nilai dia rendah. Bayangkan tuan-tuan, bila Nabi SAW bawa tu, dia kata 1 dirham. Aku beli unta engkau dengan harga 20 sen. Abdullah ketawa. Ya Rasulullah, mana ada orang jual unta 20 sen? Mana ada orang jual unta 1 ringgit? Habis berapa? Jalan berdua cakap, ya Rasulullah, 1 ringgit ni macam tak patut. Dalam hati, sikit lah.
Nabi SAW bagi tahu, ya Abdullah, aku beli dengan harga 2 dinar. Ya Rasulullah, 2 dinar. Rupanya tawar-menawar tuan-tuan. Kalau fikirkan 2 dinar, daging unta dapat berapa kilo? Dah mula fikir. Akhirnya Nabi jalan sampai kepada rombongan tersebut dengan Allah. Putus keputusan dia dengan beli pembelian sebanyak 200 dinar. Dia berjalan tu bercakap. Abdullah kata apa? Aku tak dapat rasa kebahagiaan sebelum ni ketika mana aku duduk bersama dengan Nabi berjalan. Aku rasa bahagia sangat. Akhirnya putuskan bahawasanya unta yang dibeli dengan harga 200 dinar. Sampai di Madinah, Nabi SAW terus ambil 200 dinar. Dia kata, ya Abdullah, aku beli unta engkau tadi yang tua tu dengan harga 200 dinar. Ambillah. Abdullah ambil. Sebab Nabi nak beli sangat, dia pun ambil. Dia kata, terima kasihlah ya Rasulullah. Nabi pun tanya, ya Abdullah, unta tersebut sekarang telah menjadi milik aku. Benar ya Rasulullah? Ini duit dah dapat dah 200 dinar. Sekarang unta tu milik aku. Dan aku beritahu kepada engkau ya Abdullah, aku ingin beri hadiah unta milik aku ini kepada engkau. Subhanallah. Ambillah unta tersebut. Ini duit pembelian, tapi hak tu hak aku, tapi sekarang aku hadiahkan. Abdullah kata, ya Allah, betapa mulianya akhlak Nabi SAW. Sebab tu saya banyak cerita-cerita dengan sahabat ni tuan, dia memberikan kesan kepada kita. Kena sayang dengan sahabat-sahabat kita, kena sayang. Sama juga sahabat Nabi yang bernama Zuhair, sayang sungguh. Kan saya cerita beberapa masjid, baru-baru ni saya cerita tentang Zuhair. Zuhair ni sahabat Nabi, duduk kampung, pergi ke bandar Madinah, jual barang-barang kampung. Kalau sekarang jual daun ubi, pucuk paku, jantung pisang, pisang-pisang, ubi, semua tu daripada kampung lah. Kat bandar ada buah-buah luar negeri, apple, pear, semua, anggur. Jadi bila dibawa pergi Madinah, setiap kali dia datang ke Madinah, dia akan beri hadiah kepada Nabi SAW. Bila dia beri hadiah, Nabi SAW ambil. Dia tak tengok, ya Allah, baiknya lah hamba Allah ni. Satu ketika bila dia datang meniaga, Nabi SAW daripada belakang terus dia peluk. Dia peluk Zuhair. Zuhair ni dia dah tua. Dia dah tua, tapi dia datang daripada kampung semata-mata nak meniaga. Nabi pun peluk. Ada riwayat mengatakan ditutup mata, ada dikata dia peluk daripada belakang. Jadi bila dipeluk, dia ni tak berapa kenal orang kat Mekah, kat Madinah. Tapi bila dipeluk, dia tanya, man anta nak tengok. Tapi dia peluk belakang, tak nampaklah. Dia ada cerita ditutup mata Zuhair ni. Kalau tuan-tuan tengok cerita ni, kalau kitab Syama'il Nabi tu ada cerita tentang Zuhair. Dia peluk, man anta. Nabi cakap, cuba teka siapa. Bila dia dengar saja suara Nabi, terus dia diam. Dia diam sebab apa tuan-tuan? Dia diam, ya Allah, aku rasa bahagia sangat Nabi SAW peluk aku. Tuan-tuan pernah rasa tak kebahagiaan bila dipeluk? Waktu bila dipeluk bahagia. Ibu-ibu pernah tak bahagia bila dipeluk? Bahagia. Waktu bila? Jangan cakap, jangan diam. Ni saja nak naikkan semangat ni. Bapak-bapak yang ada ni tengok layu je. Balik nanti peluklah suami-suami tu. Dia peluk tuan-tuan, dia rasa bahagia. Akhirnya Nabi peluk, Nabi cakap apa? Ya sahibi, wahai kawan-kawanku, wahai sahabat-sahabat. Nabi peluk ni Zuhair. Siapa nak beli hamba? Nabi kata, siapa nak beli hamba? Hamba ni aku jual dengan harga 1 dinar, RM1. Zuhair terus tunduk. Cepat, siapa nak beli hamba? RM1. Zuhair kata, ya Rasulullah, aku ni dah tua ya Rasulullah. Kau jual aku RM100 je.
Tak ada siapa nak ya Rasulullah. Tak ada siapa nak. Rasulullah SAW cakap, dia bisik, ya Zahir, sesungguhnya kat dunia ni orang tak nampak engkau, tapi Allah memandang diri engkau ya Zahir. Kerana apa? Rasa cinta dia dengan Nabi SAW. Setiap daripada kampung datang ke bandar Madinah, dia tetap bawa buah tangan untuk Nabi SAW. Apa kata Zahir? Aku tak dapat rasakan kebahagiaan aku ketika jasad aku ni melekat dengan jasad Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, yang pertama tadi dalam satu hadis, solat pada awal waktu, buat baik pada ibu bapa. Yang ketiga, jihad jalan Allah Ta'ala. Jihad jalan Allah Ta'ala ni kata bahawa bila mana kita ini nak buat baik, maka ambil manfaat. Ibu-ibu kena ambil manfaat sungguh-sungguh. Apa yang saya nyatakan, bila mana ayah-ayah ni nak pergi masjid, ibu-ibu, maka sediakanlah pakaian untuk ayah-ayah ni. Jangan kata hari Jumaat, hari biasa pun sediakan. Kalau mampu kita gosokkan supaya suami kita ni nampak kemas, datang ke rumah Allah Ta'ala untuk ibadat. Setiap langkah tu, bayangkanlah, setiap langkah tu Allah ampunkan, Allah beri pahala. Duduk dalam masjid, ibu-ibu duduk kat rumah tu kan, lipat baju ke apa, pahala yang dibuat oleh suami, ibu-ibu semua dapat. Ada hadis Nabi ketika mana Nabi SAW ingin pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang jauh, 1000 kilometer. Ada di antara yang Nabi bagi tahu di kalangan orang-orang yang mempunyai kemampuan dengan unta-unta, kuda yang kuat untuk pergi sama-sama ke sana. Tapi ada seorang hamba Allah ni, dia muda tapi dia tak boleh nak pergi. Lalu dia bertemu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak pergi tapi tak ada kenderaan. Nabi SAW pesankan, kamu pergi ke rumah si fulan dan sampaikan salam kepada aku, menyatakanlah kepada dia bahawasanya engkau ingin pergi berjuang bersama-sama dalam perang Tabuk. Sahabat ni terus pergi, rupa sahabat yang Nabi SAW bagi tahu. Dia sampaikan salam Nabi SAW, akhirnya dia kata dia nak pergi perang Tabuk. Orang yang tak dapat pergi ni, dia sebab sakit, dia cakap dengan isteri dia, wahai isteriku, keluarkanlah semua pelana-pelana kuda dan semua alatan-alatan peperangan, berikan kepada orang ini bersama dengan kuda untuk dia pergi berjuang. Rupanya Nabi cerita yang itu untuk pergi perang. Waktu balik daripada perang Tabuk, Nabi bagi tahu pada para sahabat, sesungguhnya percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada si fulan. Nabi bagi tahu si fulan tu memang tak pergi perang Tabuk. Sesungguhnya dia berada di sana, sebenarnya dia bersama-sama pergi menaiki bukit gunung dan juga menuruni lembah-lembah bersama dengan kita dengan pahala. Kenapa ya Rasulullah? Sebab dia ini berikan semua harta dia untuk perjuangan. Faham? Ibu-ibu faham? Apa yang ibu-ibu faham? Maksudnya bapak-bapak ni nak pergi ke rumah Allah Ta'ala, ibu-ibu persiapkan. Tak payah sediakan pelana, tak payahlah sediakan pedang ketumbak, sediakan pakaiannya. Sediakan pakaian. Kalau betul-betul keadaan kita tahu, keikhlasan kita buat, pahala, semua jadi pahala. Dan ingat, bila mana kita ni hidup, sebelum tidur cakap dengan suami, bang, salah saya minta maaf banyak-banyak bang. Bukan sehari ni, tapi semalam kemarin, dulu-dulu, muda-muda dulu, abang, saya minta maaf banyak-banyak abang. Sebab saya tak ada apa-apa yang saya nak perlu pada abang kecuali satu je, saya minta abang redha saya je, cukup. Minta setiap hari, minta supaya suami redha. Kenapa? Sebab isteri-isteri kalau nak masuk syurga, suami redha, itu je. Suami kalau redha, tempat lain tak ada, memang syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta maaf bang, lepas ni saya akan cuba buat. Saya gosokkan kain abang. Saya percayalah, mana di antara ibu-ibu yang dengar sungguh-sungguh, suami dia yang selama ni datang tengok, kain nasib kain tu je, dia akan berubah. Sungguh tuan-tuan, dia tengok asyik kain tu je,
Dah nampak jarang kena basuh kan, jarang. Ubahkan pakaian dia cantik-cantik pada suami. Sebab tu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, ini baru satu di antara 11. Saya bagi tahu ada 11 kan? Ini baru satu hadis Nabi SAW. Jadi kalau masuk yang kedua sampai ke 11 sampai tengah hari, ini dah 7.20. Saya rasa cukuplah setakat tu. Mungkin kita akan sambung lagi akan datang, tak lama, sebulan sekali. Kita jumpa lagi cerita bab sabar. Dalam hadis ni pun panjang, banyak tentang cerita tentang sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk beribadat. Dan saya ucapkan tahniah ibu-ibu, ayah-ayah, sabar juga menanti kuliah ni habis. Tapi alhamdulillah dah habis. Ucap alhamdulillah. Kenapa ucap alhamdulillah? Bukan kerana dah habis, sebab itu ucapan daripada Nabi SAW. Kena ucap alhamdulillah. Tapi bila dah habis, dia lagi panjanglah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Maaf banyak-banyak saya pinta ibu-ibu, ayah-ayah, andai ada keterlanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan daripada diri saya sendiri. Saya mendoakan kepada semua jemaah, mudah-mudahan Allah berilah ya Allah dengan kesihatan, kewafian pada jemaah ini ya Allah. Kau berikanlah kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup, agar jemaah ini ya Allah dapat beribadah kepadamu dengan sempurna. Jauhkanlah ya Allah daripada musibah dan penyakit yang menular ini ya Allah. Dan yang akhirnya Allah, satukanlah kami ya Allah satu ketika nanti di dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Cuma saya pesan ajalah pada ibu-ibu, ayah-ayah, kalau di antara ibu-ibu, ayah-ayah terpilih untuk masuk syurga dahulu, carilah saya. Yang mana kita pernah bertemu, walaupun seketika, carilah saya. Andai kata saya masuk dulu pun, saya akan cari ya Allah, manalah jemaah yang pernah bertemu dengan saya di masjid Tanjung Minyak, maka bawalah mereka ini masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tuan-tuan jangan rasa kata pula, ustaz ni cakap ni lain macam je. Macam dah tak lama je ustaz ni. Tuan-tuan, ini doa waktu bila-bila kita boleh minta. Waktu dalam solat pun boleh minta. Paparan dah kan belajar. Selepas fil alamin innaka hamidun majid, doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Sebelum salam, assalamualaikum. Dalam sembahyang pun boleh doa. Selepas salam baca doa lagi. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Selepas salam pertama tu bacalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Kanan minta syurga, jauhkan daripada neraka. Setiap kali apa yang kita buat, waktu bila-bila kita boleh baca doa. Jangan sangka bahawasanya bila saya cakap macam ni, ustaz kata dah minta maaf, nak masuk syurga dulu ke siapa. Ustaz macam tak lama, saya pun tak tahu. Sebab mungkin saya cakap macam ni, tuan-tuan pergi dulu. Ustaz jangan cakap macam tu. Yelah, saya cakapkan juga sebab ajal maut bukan kita tahu. Tuan-tuan tahu ke bila nak mati? Kalau tuan-tuan tahu bila nak mati, tuan-tuan tak nak beranjak duduk je kat sini. Sebab apa? Nak buat ibadat. Betul kan? Tapi kita tak tahu Allah nak tarik bila. Tapi hakikatnya orang yang selalu ibadah, sayang kepada Allah Ta'ala, bila dia pergi, dia reda. Dia reda. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikanlah apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat dalam dunia ini.
Jadi aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah ma syaa Allah la yasriku bil khairi illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Fallahu khairun hafizan wa arhamur rahimin. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.